tetapi yang mushil. Mushil itu lagu mana? Ubat pencahar mengeluarkan melalui najis ataupun kencing ataupun peluh. Dia keluar bila makan ubat. Itu mushil maksudnya di sini. Seolah-olahnya Nabi SAW mengingatkan bila dia sebut madu tu kepada mushilat. Mushilat ni pelbagai macam pencahar. Pelbagai macam pencahar yang perlu untuk mengeluarkan cecair yang rosak ataupun yang tidak sesuai di dalam tubuh. Apabila ada penyakit, itu tanda dah tu tidak seimbangnya hak tadi. Wabil hijamah, dan dengan bekam itu dia isyarat kepada mengeluarkan darah dengannya. Isyarat kau tu keluarkan darah. Begitu juga dengan fas dan wad'il alq wa ghairiha mimma fi ma'naha. Lain-lain cara lah, bekam ataupun keluarkan darah kok lain. Dan menyebutkan kai dalam hadis ini, sebutkan kai stereka ataupun besi panas itu. Kerana ia digunakan pada ketika ubat-ubat lain yang diambil itu tidak berguna. Tak boleh dah. Fa akhiru tib al-kai. Rawatan yang terakhir ialah dengan menggunakan kai. Dengan menggunakan kai. Ini hak dia sebut sinilah. Lepas tu Nabi SAW bersabda, saya tidak suka guna kai itu. Isyarat kepada menggunakan kai ini adalah cara rawatan terakhir. Rawatan yang ada hak berat. Cara rawatan ni, hak tu hak terakhir. Nabi SAW tak suka guna mudah-mudah gitu. Selagi tidak darurat, selagi tidak perlu kepadanya. Sebab apa? Dengan kita guna hak tu sakit telajak. Untuk menghilangkan penyakit itu mungkin berganda-ganda sakitnya daripada kesakitan yang ditanggung oleh pesakit tu. Hak sakit tu tidak setara mana. Rawatan tu lebih sakit lah, menyakitkan lagi. Sebab itu Nabi SAW tak suka. Lepas tu dia sebut lagi hak mulhid. Mulhid, orang etis yang mengkritik hadis yang tersebut tadi. Dia kata, kita untuk nak tolak pendapat dia tu, kita kata gini, masalah ilmu perubatan ini, ilmu perubatan itu adalah termasuk dalam ilmu yang paling perlu diperincikan, dikaji dengan teliti, sehingga ubat-ubat ni, bahagian perubatan ini, sehingga orang sakit itu mungkin pada satu waktu ubat tu jadi ubat kepada dia, tapi pada waktu yang lain tidak jadi ubat, jadi racun kepada dia, bawa penyakit pula kepada dia. Dengan sebab sesuatu sebab saja. Dengan sebab dia marah kalau lepas pada tu, jadi marah, jadi lagu lain selalu ubat dia. Tak boleh kita guna ubat tadi. Dengan sebab marah yang menyebabkan panas jadi mizaj dia. Jadi kena berubah juga cara rawatan dia tu. Ataupun dengan sebab udara yang berubah, ataupun lain-lain lagi. Tidak terhingga banyaknya sebab-sebab yang menyebabkan ubat tu kena berubah. Bila kita dapati sesuatu penyembuhan dalam satu keadaan untuk seseorang itu, bukan berarti benda tu juga menyembuhkan dia dalam semua keadaan. Dan untuk semua orang tidak mesti gitu. Doktor-doktor sepakat mengatakan bahawa penyakit yang sama boleh jadi rawatan dia tu berbeza. Kerana berbezanya umur, masa, adat dia, makanan dia, hak dia biasa ambil, kebiasaan dia, dan kekuatan tubuh dia setara mana, berbeza. Bila kita tahu hak tadi, keadaan ilmu perubatan tu begitu rumit dan dia kena teliti, tidak serupa orang ni. Bila kita sudah tahu gitu, maka kena tahulah bahawa ishal tu yakni mengeluarkan hak dalam tubuh lah, najis ke apa ke, itu boleh dilakukan dengan pelbagai cara.
Umpamanya ishal, jadi kita nak buat kerana tidak ada makanan ke, atau kerana wabak ke gapo ke. Waqad ajma' al-atibba' fi mithli hadha. Tak apalah tu. Dia nak sebut ni hak cara ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bui minum madu kepada orang tu. Lepas tu tak apalah. Lepas tu panjang lagi dia sebut hak cara kau guna air ke apa tu, dia sebut sekali sini. Tidak sebut suku-suku. Dah panjang lah perbincangannya. Tak apalah. Hak dia jawab ni panjang lagi. Panjang lagi. Ringkas ceritanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam setakat kita baca ni, dia isyarat kepada usul, iaitu syartati mihjam. Isyarat kepada buah darah hak dalam tubuh tu, hak tidak molek tu, hak tidak baik tu buat keluar melalui darah. Syarbatin min asal, minum madu, tidak semesti madu, hak lain-lain pun itu terpulang kepada doktor lah. Dan cara mengeluarkan itu, syartati mihjam itu satu cara. Hak zaman tu nya ada gitulah, mengeluarkan darah. Boleh jadi ada lagi cara yang lain untuk mengeluarkan cecair yang tertentu yang tidak baik di dalam tubuh manusia. Itu termasuk dalam hal tu. Bukan maksud dia ni terhenti setakat ni saja. Ataupun syarbatin min asal, disebutkan asal ni yang terbaik sebagai pencahar. Tetapi bukan asal ni saja. Itu mungkin doktor boleh tentukan hak mana bahan apa yang sesuai untuk seseorang itu. Lad'atin binar, selaran dengan api, tidak semesti selar dengan api. Sini selaran dengan api ni, kalau kita tengok hadis yang lain, iaitu menggunakan kai. Hak disebut tadi, kai tu zaman itu dia guna besi panah. Orang zaman itu berubah, besi panah dia guna, panah besi. Siapa merah. Lepas tu tak. Tu zaman gitu. Tak pada tempat sakit ataupun mana-mana bahagian yang dikira perlulah oleh dia tu, oleh orang zaman tu. Sakit benar lah, guna api. Tetapi di sini ulama bahas ada lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, dia tidak kena guna kai itu. Dia tidak kena sebab teruk sangat. Tapi zaman itu dalam keadaan tak ada rawatan yang lain, itulah satu caranya dia guna hak tu. Kalau tak ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan setakat mana hak orang dapat, hak orang tahu, guna hak tu. Zaman itu ada penyakit, orang tak pakai kasut, tak pakai selipar kan zaman itu. Macam-macam penyakit lah, penyakit untut, penyakit dia jadi macam apa ni, apa dia kita kata adalah butir durian tu kan, punak dia tu. Di kaki ni dalam tu macam punak durian, butir durian. Dalam kaki ni penuh dalam tu, sakit nak jalan tak boleh. Jadi cara rawatan zaman itu, dia besi tadi, dia panah, tidur lah, tak tu kan tarik selalu lah, cabut habis lah. Sekali dengan punak-punak tu cabut, tubik habis, banyak lah. Macam kemudian kita panggil punak kemudian dalam butir dia tu kan, di ujung dia tu. Macam kepala apa ni, nanuk tu dicabut habis. Itu rawatan dia ada. Dan rawatan pada masa tu orang guna dengan meluas, tanpa ada panduan dan arahan doktor. Sebab tu Nabi SAW tak kena. Tapi kalau cara tu dengan arahan doktor, dengan pengesahan daripada doktor pada masa tu,
Nabi SAW terima.